Alright, hari ni kita nak kongsi resepi nasi kukus ayam berempah. Okey, mula-mula kita kena perapkan ayam kita selama 3 jam dahulu. Okey, ni resepi untuk ayam. So, kita buat ayam dahulu sebab ayam nak kena perap lama. Tapi kalau nak buat semalaman pun tak ada masalah. Okey, bolehlah kita mulakan dengan kita punya ayam. Ini kita punya bahan-bahan dia. Tak banyak mana pun tapi boleh dikira banyak lah. Okey, ni 400 ada tepung jagung, serbuk kari, serbuk cili, ada garam dan juga serbuk kunyit. Okey, lepas tu kita ada gula dan juga biji ketumbar. Okey, kita ketepikan ayam dulu. Lepas tu kita ambil bahan-bahan untuk kisar. Yang ni untuk bahan untuk dikisar ya. Ada serai, ada halia, ada bawang merah, bawang kecil dan juga bawang putih. Oh, termasuk juga dengan biji ketumbar kita. Ini semua untuk di blender dan juga gula. Okey, nanti kita tulis kat bahan bawah tu bahan-bahan ni berapa banyak. Okey, ni setelah sudah di blender. Lepas tu kita ambilkan kita punya mangkuk yang untuk dimarinatkan kita punya ayam. Marinate perap lah ya. Perap ayam kita. Ni untuk resepi ni untuk 1 ekor ayam tau. Okey, untuk 1 ekor. Tapi kat sini kita tunjuk 2 bahagian sahaja. Okey, kita masukkan setengah kita punya ayam yang tadi sudah dikisar. Lepas tu kita masukkan kita punya serbuk-serbuk rempah ratus kita. Masukkan ke dalam tu. Lepas tu kita masukkan ke semuanya. Tapi kalau nak pedas tambah lagi serbuk cili tau. Okey, tapi kat sini kita lebihkan serbuk cili dan juga serbuk kari sebab kita nak dia warna dia lebih merah macam tu, lebih rasa dia lebih macam tu. Okey, lepas tu kita gaul-gaul sikit, rata-ratakan sikit ayam kita tu. Ayam tu sudah dibasuh ya. Sudah dibasuh, mestilah harus dibasuh dahulu. Basuh bersih-bersih. Tak lupa juga kita punya telur. Lupa pula tadi nak letak telur. Okay, lepas tu kita masukkan telur kita ke dalam ayam. Telur tu sebiji je dah cukup dah, tak payah lebih-lebih 2 ke. Sebab kita nak kita punya ayam ni dia rangup. Lagi satu dia nak banyak sedap kan. Orang selalu makan ayam goreng berempah kan banyak sedap kan. Lepas tu kita masukkan kita punya daun kari. Daun kari ni 2 tangkai macam tu. Daun kari ni makan bagus tau. Daun kari ni bagus untuk badan sebenarnya. Untuk kesihatan badan kita. Tapi apa yang kita lupa. Nanti korang google lah daun kari bagus untuk badan. Macam tu. Okey, lepas tu nampak tak ayam kita ni, kita perapkan dia selama 3 jam ataupun lebih ataupun semalaman. Kalau semalaman lebih sedap lah sebab dia punya rempah-rempah ratus tu semua meresap kat dalam ayam tu kan. Kita perapkan dia. Okey, sementara nak tunggu diperap tu, okey, kita boleh rendamkan kita punya beras. Beras ni mestilah dibasuh ya. Beras mesti dibasuh dahulu. Lepas tu kita letak air untuk direndamkan dia selama 30 minit ataupun 1 jam. Biarlah dia kembang sikit jadi dia mudahlah untuk dikukus. Jadi masak dia pun sekejap je. Okey. Okey, seterusnya kita buatlah kuah kari dia. Okey, kari. Okey, kita ada stok ayam, daun kari dan juga cili bow. Lepas tu serai. Okey, ni kita punya serai sudah dititik 2 batang. Lepas tu kita punya ada asam keping dan juga stok ayam. Stok ayam yang jenis cube pun boleh ataupun yang jenis serbuk pun boleh. Tak ada masalah. Dan juga rempah-rempah ratus kita. Okey. Ini je. Lepas tu bahan kisar. Bahan kisar ada lengkuas, ada kunyit hidup, ada biji ketumbar, ada serai, ada bawang dan juga halia dan juga bawang putih lah. Bawang besar dan juga bawang kecil tu. Okey. Yang tu semua di blender tau. Di blender. Blender halus. Tak lupa juga dengan kita punya secret recipe. Okey. Ni nanti kita tunjuk lah sikit. Secret recipe. Nak tahu secret recipe dia yang buatkan dia lebih sedap. Okey. Tunggu kita tengok video kita sampailah akhir video. Okey, kita akan bagi tahu. Mula-mula kita tumiskan bahan kita yang sudah dikisar tu dulu. Alright. Lepas tu bolehlah masukkan kita punya serai. Bila minyak dah cukup panas, kita masukkan serai kita. Serai dahulu sebelum bahan tumis tadi sebab kita nak kita punya bau serai tu naik dahulu. Okey. Lepas tu bolehlah kita masukkan bahan kisar kita. Yang tadi kita dah tunjuk tu ada lengkuas, ada kunyit hidup, ada bawang, ada bawang putih, ada biji ketumbar. Lepas tu ada apa lagi? Ada halia kan. Okey, lepas tu kita tumiskan dia sehinggalah dia naik bau ataupun wangi.
ni. Okey. Lupa lagi satu. Okey, cili boh kita. Okey, cili boh ni ikut kepedasan masing-masing. Ada setengah cili boh tu tak pedas, ada setengah cili boh tu pedas. So kalau korang pakai yang pedas, kurang-kurangkanlah sikit, nanti orang lain tak boleh makan. So kalau korang tak nak yang pedas ataupun nak yang pedas, lebihkan cili boh. Okey, tapi kalau kita biarlah yang sederhana. Kalau nak pedas, tambah je makan dengan cili. Okey, lepas kita masukkan kita punya rempah-rempah ratus. Ada serbuk kari, ada serbuk kunyit, ada serbuk jintan manis dan juga serbuk jintan putih. Okey, lepas tu kita tumiskan dia sehingga dia naik minyak. Lepas tu masukkan sikit air lah. Nanti kita tumiskan dia sehinggalah dia naik minyak. Kita akan tunjuk macam mana rupa dia naik minyak. Jangan risau, kita akan guide sampai habis. Okey, macam ni rupa dia. Dia dah kering macam ni kan. Ada macam sedap dan macam rendang tu kan. Jangan risau, ini bukan rendang ya, ini kari. Lepas dah naik minyak macam tu, bolehlah kita masukkan air kita seberapa banyak. Bukan air biasa-biasa tau. Ini air yang luar biasa, iaitu chicken stock. Air rebusan ayam. Ayam tu kita rebus dulu, ataupun bukan ayam yang diperap tu tau. Bukan, ni ayam lain lah. Kalau korang nak pakai, lebih sedap rasa dia. Okey, betul, kita janji tak tipu. Okey, kita tumiskan ni. Kita biarkan dia menggelegak macam tu. Boleh kita masukkan chicken stock, gula. Okey, gula dan juga garam. Okey, kat sini kita nak bagi tahu ya, gula patutnya pakai gula merah tak, gula perang, bukan gula putih. Gula merah lebih sedap. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya daun kari kita. Alright, lepas tu kita gaulkan dia sehinggalah dia sebati ataupun sehingga dia mendidih lagi semula. Okey, kacau. Okey, kemudian nanti barulah kita boleh masukkan santan. Dah menggelegak macam tu, masukkan santan. Santan kalau periuk korang macam ni rupa dia. Ni kita beli kat go shop je. Okey, macam ni rupa dia. Masukkan dalam 1 kotak setengah santan. 1 kotak setengah. Dia memang biar dia pecah minyak sedikit. Kari ni memang jenis yang pecah minyak tau, bukannya jenis yang smooth macam tu. Tak. Ini kari jenis pecah minyak. Okey, ini dia secret resepi kita. Kita letak kicap manis jalin. Kita letak kicap manis jalin, nanti warna dia akan bertukar sikit, jadi berwarna gelap sikit. Okey, kari ni lagi kita masak dia lagi lama dia lebih sedap. Betul, kita tak tipu. Okey, alright, bolehlah kita beralih kepada kita kari tu dah siap. Okey, dah tutup cerita pasal kari. Okey, beralih kepada kita punya nasi kukus. Nasi kukus ni senang je masak dia sebenarnya. Okey, ni yang tadi beras yang sudah dibasuh, lepas tu kita buang air dia. Okey, kita ambil beras tu. Okey, nisbah dia macam ni. Nisbah dia kalau orang suka makan nasi yang jenis keras, okey, nisbah dia 1:1. Tapi kalau yang suka makan nasi yang jenis lembut, okey, nisbah dia nasi tu mestilah 1:2. 2 tu air, beras tu 1. Okey, macam ni kan. Okey, kita buat nasi beras 1 sendok, lepas tu air pun 1 sendok. So kalau korang nak lembut lagi, tambah air lagi sikit. Okey, lepas tu kita kukuskan dia sehinggalah dia masak dalam 30 minit macam tu. Air kukusan tu kita letak daun pandan supaya kita punya nasi kukus tu dia lebih bau, dia lebih wangi lah. So daun pandan kita dah kekurangan, jadi tinggal yang kecil-kecil je. Pakailah apa yang ada. Okey, lepas tu kita kukuskan dia selama 30 minit. Bolehlah kita sementara nak dikukus, kita boleh gorengkan ayam kita panas-panas, masukkan daun kari supaya ayam kita ni rasa dia daun kari tu. Kita sedaru sikit. Sorry. Okey, masukkan ayam yang sudah diperap selama 3 jam ataupun lebih tu. Lepas tu daun kari tu akan menolong ayam tu bau lebih sedap gila, sumpah. Astagfirullahaladzim, kenapa kita mencarut. Okey. Lepas tu kita masakkan ayam kita sehinggalah dia keperangan ataupun sehingga dia rangup. Api jangan besar-besar ya, ataupun api jangan terlalu kecil. Kalau kecil nanti ayam tu serap minyak, kalau besar nanti ayam bahagian dalam tu dia tak masak. So biarlah yang sederhana. Okey, ini dia sudah siap. Nampak tak ayam kita? Sedap kan? Bila dah sedap tu kan, bolehlah kita hidang dan juga makan kita punya nasi kukus ayam berempah. Okey, itu ada penambahan sikit. Itu sambal belacan mangga. Okey, kita nak showkan ayam kita sebenarnya. Tunjuk ayam kita yang sedap tu. Ayam goreng berempah merangop tu. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe video kita. Kalau suka video ni, tekanlah like, janganlah tekan unlike. Okey, lepas tu subscribe lah channel kita, support kita. Terima kasih. Alright, tekanlah notification bell, so bila kita masukkan video baru korang akan tahu. Okey, selamat mencuba. Bye bye.